Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fana'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita banyak nikmat yang terbesar yang dikurniakan, nikmat iman dan Islam, dan tidak ada nikmat lain yang mengatasi nikmat iman dan Islam yang dikurniakan berbanding mana-mana nikmat yang dikurniakan kepada manusia di dunia ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk diberikan umur hayat untuk meneruskan kehidupan, memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti, mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaman pada kali ini khusus kepada para jemaah ataupun ahli qaryah Surau Asy-Syakirin, Taman Legenda Suria Hulu Langat, dan juga umumnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan kongsikan, kita akan sama-sama kembali bermuzakarah, mengulang kaji lah tentang rukun-rukun solat, dan kita telah pun sampai pada pengajian di Surau Asy-Syakirin pada rukun solat yang keempat, iaitu membaca Al-Fatihah. Yakni membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat solat adalah merupakan rukun bagi setiap orang yang sembahyang. Dan kita semua sebagai seorang Islam yang mukallaf, kita perlu, wajib, fardu ain untuk mempelajarinya, sehingga bacaan Al-Fatihah kita itu menepati dan juga memenuhi tuntutan rukun solat. Maknanya sampai bacaan kita itu sah lah. Bacaan kita itu sah. Dan untuk itu kita perlu memberikan masa dan juga melapangkan masa untuk mempelajari, membaca dan juga menyemak. Yang penting sebenarnya bagi setiap orang untuk melepasi kadar fardu ain, membaca surah Al-Fatihah di dalam solat, supaya Fatihahnya betul, bacaan surah Al-Fatihahnya betul, maka dia perlulah semak kepada mana-mana ustaz ataupun orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Jadi bila dikatakan okey, bacaan kamu okey bila kita dah semak, bacaan ini okey, ataupun bila disemak, diperbetulkan, kemudian sehinggalah dinilai bacaan itu betul dan boleh jadi imam, katakan contohnya, maka selesailah ataupun tertunailah tuntutan fardu ain kepada kita, insya-Allah. Jadi kita ulang kaji balik membaca Al-Fatihah ini. Dia bermula dengan ayat yang pertama, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, menjadi ayat sebagai ayat yang pertama. Kemudian semasa membaca Al-Fatihah, kita hendaklah hendaklah sebut dengan betul setiap huruf dan juga sabdu-sabdunya, huruf dan juga sabdu. Maknanya kena jaga supaya setiap huruf itu disebutkan dengan
dengan betul. Contoh kalau kata dalam ayat surah Al-Fatihah ini, ada satu ayat yang ada dua sabdu, dua tasydid, iaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ perlu ada tekan sikit lah. Ada tekanan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau tak ada tekan, kita tak menekan pada sabdu tu, maka dikhawatiri kita telah gugurkan satu huruf. Sebab sabdu ni ialah sebenarnya dua huruf. Jadi kita perlu tekankan. Kalau tak tekan sangat pun tak perlulah terlalu tekan, tapi oleh kerana kita bukan memang kita orang Melayu, kita ni kalimah Arab ni kita perlu ada keluarkan sedikit lah. Ataupun tertinggal, kita jaga jangan sampai tertinggal huruf, walaupun huruf waw. Seperti pada ayat yang sama, contoh iyyaka na'budu mana tertinggal waw. Tapi jaranglah orang Melayu kita, insya-Allah orang kita ni jarang ada tertinggal waw, tertinggal huruf. Biasanya pada sebutan makhraj huruf dengan sabdu. Dan huruf-huruf ni ada beberapa huruf lah yang kira spot lah, ataupun yang agak kritikal. Kalau kita tak terlalu tekan, kita tak keluarkan dengan betul, maka memang akan tertukar. Jadi bila tertukar tu akan jadi masalah. Contohnya pada huruf seperti huruf ha lah, ha. Ini yang paling perlu kita ambil berat dan kita perlu berlatih. Ha. Bezakan dengan ha yang satu lagi, ha simpul, ha. Contoh pada surah ataupun contoh pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha angin tu perlu kita keluarkan lah. Memang kalau kita tak buat betul-betul, kadang-kadang tak keluar. Semua sama lah. Orang Melayu kita memang tak ada, bahasa kita tak ada makhraj ha. Kita sebut harimau contohnya. Kita tak sebut harimau, kita sebut harimau aje. Hari-hari tak sebut hari-hari. Kalau pedas, kalau bahasa Arab pedas har ada guna ha. Jadi boleh berlatih lah. Kemudian ataupun antara huruf lain seperti zal ni sebutannya agak nipis. Jangan sampai tertukar kepada satu huruf lagi, iaitu zai. Contoh pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jangan sampai siratal zi itu dah jadi huruf zai, jadi dah tertukar. Ataupun pada huruf sin dengan sad, ini pun sama juga. Sin dengan sad ni tebal. Jadi pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirata. Jadi kita bezakan si ataupun si. Mana perlu tebalkan sikit lah, keluarkan sad tu. Kemudian ataupun pada satu huruf yang juga kritikal, iaitu ain dengan hamzah. Jadi kena bezakan hamzah dengan ain. Contoh pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita tak keluarkan, maka dia akan tak jadi ain lah. Ain. Kita kena agak tekan sikit, keluarkan daripada tengah halqum, tengah-tengah. Mungkin akan berlaku kesilapan. Kalau kita tak tekan, dia akan jadi macam bunyi hamzah juga. Mungkin ada sengau sikit je. Contoh yang ain tapi bunyi macam hamzah sengau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak keluar bunyi ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ataupun kita perlu berhati-hati daripada tertukar baris. Baris ni biasanya pun sama. Kita
susah ataupun jaranglah tersalah pada baris. Contoh tersalah pada baris yang membatalkan bacaan surah Al-Fatihah dan dia akan menyebabkan sembahyang tidak sah, seperti tertukar daripada an'amta kepada an'amtu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka. Kalau tertukar an'amtu, dah jadi maksud lain, aku pula, kita pula yang beri nikmat. Dan kesalahan baris ini ataupun tertinggal huruf ini akan menyebabkan solat Fatihah itu tidak sah. Solat tidak sah jika berlaku dengan sengaja, tahu dan sengaja. Jadi kalau dalam peringkat belajar, maka proses yang penting, oleh kerana jahil itu memanglah tidak, kalau dah memang tidak tahu pun ia membatalkan sembahyang, membatalkan Al-Fatihah, maka tidaklah sembahyang, tidaklah menyebabkan sembahyang seseorang yang tidak tahu, yang jahil dan juga tidak sengaja itu batal. Tetapi prosesnya ialah dia perlu, kita semua perlu belajar membaca surah Al-Fatihah dengan betul. Ataupun ada juga satu bentuk jenis kesalahan yang tidak merubah makna. Maka sembahyang tak batal, tapi wajib ulang balik daripada ayat yang sebelumnya lah, mula balik daripada awal. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin, tertukar baris lam, maknanya tidaklah berubah, maksudnya berubah kepada makna yang salah, tetapi kena kembali balik, ulang balik ayat itu dibaca semula. Kemudian selepas kita tahu bahawa surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dalam solat ini perlu dipelihara semua sebutan hurufnya. Yang disebutkan tadi huruf-huruf yang kritikal, kita perlu bezakan hamzah dengan ain, sin dan juga sod, sin dengan sod, zal dan dengan zai. Maka dan juga kita pelihara, kita jangan sampai tertinggal baris ataupun tertukar baris. Maka kita juga perlu pelihara susunan, tertib ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, iaitu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, berturutan sehinggalah ayat yang terakhir, mengikut susunan yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Walaupun orang itu dia tak tinggal satu ayat pun, tetapi tertukar ayat yang kemudian dibaca dahulu, maka ia juga akan menyebabkan bacaan itu tidak sah. Kalau sengaja boleh membatalkan solat. Contoh baca alhamdulillah dulu, ataupun alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, dah tertinggal satu ayat, maka terlangkau satu ayat, perlu ulang balik daripada ayat yang sebelum tu. Ataupun sebenarnya kalau tertukar susunan ayat, wajib ulang balik, baca semula daripada awal. Dan juga kita perlu pelihara mualat. Mualat ini maknanya berturut-turut, turutan. Kalau tertib susunan, ayat yang dahulu didahulukan, ayat kemudian dikemudiankan. Macam tertib dalam berwuduk lah, anggota yang dibasuh tu, anggota yang awal didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Begitu juga dalam membaca surah Al-Fatihah, ada mualat, ada persambungan, tidak terputus antara satu ayat dengan ayat yang lain, melainkan sekadar yang biasa, yang uruf, iaitu seperti ambil nafas. Maka kalau kata ada berhenti, tidak bersambung, tidak ada mualat, maka sama juga kena ulang daripada awal. Fatihah itu terbatal, ulang balik bacaan daripada awal.
keadaannya seperti seorang yang baca surah kemudian berhenti lama. Berhenti. Tiba-tiba je berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah lama lebih. Nafas dah ambil dah. Tapi terdiam. Maka kena ulang balik daripada Bismillah. Sebab putus mualat dengan sengaja. Ataupun diselang dengan zikir yang bukan di dalam sembahyang. Contoh, ketika membaca Al-Fatihah, maka diselangi dengan zikir. Contohnya membaca Alhamdulillah selepas bersin. Tengah baca Al-Fatihah, bersin. Biasalah berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersin. Dah bersin kemudian baca Alhamdulillah. Jadi walaupun zikir yang diucapkan dalam bahasa Arab, tetapi oleh kerana memutuskan mualat persambungan di antara ayat-ayat, maka perlu diulang balik. Kerana zikir Alhamdulillah itu tidak termasuk dalam, tidak berkait dengan solat. Tidak sama seperti kalau yang ada zikir yang ada kaitan dengan solat, seperti membaca Amin selepas Al-Fatihah. Maka kalau contohnya seorang makmum tu dia pun baca Al-Fatihah ketika imam masih belum habis Fatihah. Jadi dia dah follow pada belakang. Contoh sajalah. Maka apabila imam sampai amin, dia contoh sampai tengah-tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam waladdallin. Kemudian bila imam amin, dia pun amin. Maka dia boleh sambung balik daripada selepas ayat selepas itu, tak perlu ulang balik semula. Kerana zikir amin itu ada kaitannya dengan solat. Dan juga mualat dalam Al-Fatihah ini boleh terputus walaupun sekejap dengan adanya niat untuk putuskan bacaan Al-Fatihah. Contoh dia berhenti sekejap je, sekadar bernafas saja, tapi dia niat aku nak putuskan, nak baca balik ataupun nak ulang semula. Maka dengan niat itu berturut-turut bacaan Fatihahnya juga terputus dan dia perlu ulang balik daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kata ada diam yang lama sebab uzur, seperti jahil, mana tak jahil, iaitu dia tak tahu baca Al-Fatihah ni, tak boleh berhenti lama-lama antara selang ayat. Ataupun terlupa berhenti tu, terlupa nak mengingatkan ayat. Mungkin akan berlaku kepada dalam setengah keadaan. Kadang-kadang memang orang yang sakit, ada orang yang sakit memang dia tak dapat nak ingat, sampaikan kena berhenti lama. Maka dalam keadaan sebegini tidak akan membatalkan ataupun tidak akan memutuskan mualatnya surah Al-Fatihah. Tak perlu ulang balik, sambung saja. Dan berkaitan dengan orang yang jahil, yang tidak pandai membaca surah Al-Fatihah ataupun lemah kerana tidak ada orang yang ajar ataupun tak ada Al-Quran untuk dibaca dan seumpamanya. Tidak ada sumber-sumber maklumat yang cukup untuk dia baca Al-Fatihah dengan sempurna. Maka dia perlu baca, kalau dia tahu ayat lain, 7 ayat bagi menggantikan ayat-ayat surah Al-Fatihah. Contohnya, mungkin dia orang baru masuk Islam, jadi surah Al-Fatihah mungkin dia tak boleh baca lagi. Dia tahu je surah kena baca Al-Fatihah, sembahyang pun tahu, tapi nak baca tu belum pandai. Maka dia boleh ganti. Dia boleh ganti dengan mana-mana ayat dalam Al-Quran. Contoh ayat-ayat yang pendek. Ayat yang pendek dia tahu. Yasin, Toha contohnya, yang memang satu ayat, maka dia
ulangkan, dia baca 7 ayat itu menggantikan surah Al-Fatihah. Ataupun kalau tak mampu juga nak cari baca ayat lain daripada Al-Quran, maka dia baca zikir, 7 jenis zikir sebagai ganti, ataupun 7 jenis doa. Kalau zikir ni contohnya 7, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih. Contohnya lah, sehingga 7 menggantikan. Dan jika tidak mampu juga, maka dia perlu berdiri sahaja dan tunggu ataupun tempoh berdiri itu sekadar masa membaca surah Al-Fatihah. Ini beberapa situasi yang mungkin tidak berlaku lah pada kita yang dah lama Islam, yang memang lahir sebagai orang Islam. Tetapi mungkin di dalam fiqh ini mungkin berlaku kepada orang di luar sana, kepada manusia yang baru memeluk Islam, yang tidak duduk bersama dengan orang-orang Islam, ataupun saudara kita yang baru memeluk Islam. Situasi ni memang ada berlaku lah bagi siapa yang biasa membantu mengajar saudara-saudara kita, saudara-saudara baru. Jadi macam-macam situasi. Memang pada permulaannya mereka dalam proses belajar. Jadi Al-Fatihah ini mereka dalam proses belajar, tetapi sembahyang sebaik saja masuk Islam. Semua yang masuk Islam perlu belajar sembahyang dan telah bermulalah tuntutan menunaikan sembahyang. Jadi walaupun Al-Fatihah belum habis belajar, ada gantinya, ada caranya untuk menggantikan bacaan surah Al-Fatihah. Dan begitu juga kalau bukan untuk orang yang uzur, yang tak pandai baca sekalipun, ia berlaku pada saudara kita yang kelainan upaya. Yang mungkin orang bisu tidak dapat baca, jadi mereka akan ganti, mungkin daripada gerak mulut, ataupun mereka akan berdiri dengan masa orang membaca surah Al-Fatihah, kadar masa yang biasa dibaca surah Al-Fatihah pada waktu itu. Dengan itu, apabila kita memperbetulkan, kita membaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, maka kita dapat menyempurnakan salah satu daripada rukun qauli di dalam sembahyang. Yang mana membaca surah Al-Fatihah ini ialah yang paling penting sekali di dalam rukun qauli. Di antara yang utamalah. Semuanya penting, semuanya rukun. Tapi surah Al-Fatihah ni tuntutannya sehinggakan kita yang dah lama Islam pun kita perlu baiki, sehingga Al-Fatihah kita benar-benar sah, betul bacaannya, yang melepasi kadar yang dituntut oleh agama, lepas kadar fardu ain lah. Bukanlah sampai tahap bacaan Al-Fatihah kita tu macam bacaan qori, tidak. Kalau dapat ke arah itu lebih bagus. Sebenarnya memang tak dapatlah semua orang dapat baca baik, makhraj yang tepat. Kalau ikut markah tu dapat markah tinggi, markah penuh seperti mana para qori. Itu bukan tuntutan semua orang, tetapi semua orang dituntut membaiki bacaan surah Al-Fatihah yang menjadi syarat sembahyang itu sah di sisi syarak. Saya akan bacakan sekali surah Al-Fatihah, insya-Allah, dengan kemampuan yang ada. Bermula dengan ayat pertama, iaitu daripada ayat pertama, bismillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi bacaan amin itu hukumnya sunat, dan namun begitu kita di dalam mazhab Syafi'i kita akan dalam solat berjamaah kita akan sama-sama membaca amin dengan kuat, dan kelebihannya sangat besar. Barang siapa yang aminnya sama ataupun bertepatan dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Itu bacaan amin yang dilakukan dalam solat berjemaah. Jadi apabila kita menjadi makmum, maka dalam mazhab Syafi'i di dalam setiap waktu kita perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam, setiap waktu, dalam setiap jenis sembahyang, sama ada sembahyang siang, sembahyang sir yang imam tak baca kuat, ataupun sembahyang jahar, iaitu maghrib, isyak dan subuh, imam baca kuat pun sama juga setiap makmum perlu membaca Al-Fatihah. Cuma kadar bacaan itulah secara amalinya kita akan baca sehingga di telinga kita dapat dengar. Namun begitu nak dengar tak dengar tu bergantung kepada situasi, bergantung pada keadaan. Memanglah kalau di dalam surau ataupun di masjid, waktu imam sedang baca surah contohnya, atau kipas aircon dibuka dan bunyinya kuat, maka kita tak akan dapat dengar sama macam kita duduk seorang-seorang dalam bilik, seorang-seorang dalam satu ruang, tak sama. Tapi itulah kadarnya. Kadarnya sekadar kalau tidak ada yang bunyi-bunyi, bila tidak ada bunyi-bunyi, maka kita dapat dengar suara kita. Sekadar itulah. Tidak perlu lawan bunyi angin, tak perlu lawan bunyi suara imam dan makmum lain, sehingga makmum lain boleh dengar pula bacaan kita. Dia pun nak dengarkan bacaan dia. Tapi mungkin dalam situasi sekarang ni, di mana saf kita belum boleh rapat, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat, supaya kita dapat kembali kepada amalan umat Islam yang asal, yang sebenar lah. Pelbagai pendapat yang kita dengar dan juga yang dikongsi. Namun begitu, kita sentiasa ada keinginan, kita memang sentiasa perlu ada dalam diri kita ini, ada rasa cemburu lah kepada keadaan kita tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tunaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid kita tak dapat dipenuhi lagi dengan seperti sedia kala. Amalan-amalan kita banyaklah, kita terpaksa ikut kepada peraturan yang dibuat. Namun begitu kita berdoa kepada Allah, semoga surau dan masjid dikembalikan semula dengan baik, dikembalikan dari segi istilahnya ataupun kiasannya, umat Islam dapat beramal dengan amalan yang penuh dan juga amalan yang terbaik, yang paling berkualiti, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila contoh di dalam saf, pastilah pada saf yang betul dan rapat itu adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mengundang rahmat Allah. Namun begitu kita mengikut, kita masih lagi ada peraturan yang kita ikut. Namun begitu tidak ada halangan untuk kita berdoa, tidak ada halangan untuk kita membincangkan, bermuzakarah tentang apakah sebenarnya perintah Allah SWT kepada kita. Sebagaimana masjid, kita tetap, para ulama kita, asatizah kita akan sentiasa memberikan nasihat
sentiasa inginkan kebaikan supaya masjid dan surau kita kembali penuh. Jadi kita tidak perlulah kata-kata sinis bahawa kalau masjid dibuka pun tak datang juga. Tidak begitu. Kita mesti ada keinginan dan juga pengharapan masjid dibuka, dan di samping itu kembalilah kita ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan solat fardu secara berjemaah, memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita semua berjaya, apabila kita semua dapat menjaga perintah-perintah Allah, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita umat Islam, menjaga negara kita, menjaga masyarakat kita, dan keberkatan akan apabila adanya takwa. Itu adalah jalan menuju ke arah ketakwaan. Dan apabila adanya takwa daripada manusia, daripada penduduk sesebuah negara, penduduk sesebuah kampung, bandar, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka, akan fatahkan keberkatan daripada langit dan bumi. Apabila datangnya keberkatan daripada Allah, maka segala perkara-perkara yang menyusahkan kita, segala perkara yang merisaukan, yang menyakiti kita, insya-Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada kali ini memberikan manfaat. Sama-samalah kita, terutama di waktu ini, mengulang kaji, mempelajari, memperbetulkan surah Al-Fatihah kita sehingga mencapai standard tahap yang betul, yang sah untuk bacaan solat. Paling kurangnya yang lebih baik lagi untuk bacaan, boleh kalau untuk lelaki muslimin boleh jadi imam, dan juga boleh mengajarkan orang lain juga untuk surah Al-Fatihah ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang salah silap kekurangan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada video kali ini. Saya sudahi dengan tasbih kafarah, subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.